Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah Selasa 13 September 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Dan berikut paparan utama petang ini. Malaysia di kedudukan terbaik capai sasaran pelaburan digital RM70 bilion menjelang 2025. Laporan awal siasatan nahas helikopter diketahui dalam masa 30 hari. Baik saudara, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kompleks Islam Putrajaya mengisi paparan petang ini. Saya Azamul Hussein, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan bersama 5 pemimpin tertinggi UMNO dalam masa terdekat berhubung tarikh pilihan raya umum ke-15. As I told you earlier, that every decision will be made by top 5, UMNO top 5. So we wait for UMNO top 5 meeting. When is it? Do you know the top 5? As soon as possible, the meeting. Before the budget announcement, before the tabling of budget, you will be meeting the top 5? Maybe earlier. Maybe. Bajet 2023 dijangka dibentangkan pada 7 Oktober. 5 pemimpin tertinggi UMNO itu adalah Presiden, Timbalan Presiden dan 3 Naib Presiden. Kemampuan memanfaatkan teknologi baharu dalam memastikan pemulihan negara jelas berhasil dan terbukti ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Perdana Menteri berkata ia juga seiring perkembangan semasa yang turut berlaku di seluruh dunia. Justru penganjuran Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT 2022 diyakini dapat meningkatkan kesedaran pentingnya keluarga Malaysia menerima guna teknologi dan inovasi. Penggunaan aplikasi digital dengan pelbagai fungsi maklumat teknologi telah berjaya membendung pandemik COVID-19 di Malaysia selain membantu menyelamatkan perniagaan, pekerjaan serta memastikan kelangsungan proses pembelajaran. Tambahnya, penggunaan teknologi seumpama itu bukan sahaja mampu membendung penularan wabak COVID-19, bahkan berupaya meningkatkan akses kepada kesedaran dalam penjagaan kesihatan. Beliau berucap pada pelancaran WCIT 2022 di Bayan Baru. WCIT 2022 berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Sementara itu, pelaburan digital langsung domestik telah merekodkan RM4.76 bilion setakat 24 Ogos lalu. Ia sekaligus mewujudkan 6,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi dan dijangka terus meningkat pada masa hadapan. Semua pencapaian positif ini telah meletakkan Malaysia di kedudukan terbaik bagi mencapai sasaran pelaburan digital sebanyak RM70 bilion menjelang tahun 2025 selaras dengan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Jelasnya, infrastruktur bertaraf dunia, ekosistem digital yang holistik dan bakat digital yang berpengetahuan tinggi mampu menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan digital utama di ASEAN. Saudara, permohonan PAS Nomad di Rantau akan dibuka pada 1 Oktober melalui laman sesawang Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, PAS lawatan profesional itu membolehkan nomad digital asing yang berkelayakan untuk bekerja dan melancong di Malaysia sehingga tempoh setahun. Pulau Pinang, Langkawi, Kedah dan Kuala Lumpur
dipilih menjadi lokasi rintis bagi fasa pertama dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub nomad digital pilihan serta mempromosikan mobiliti dalam kalangan warga profesional digital. Kita meningkatkan segala kemudahan asas yang berkaitan dengan perkhidmatan jalur lebar dan juga meningkatkan mutu industri pelancongan itu sendiri. Kita berharap dengan menyediakan PAS digital nomad yang memudahkan mereka membuat permohonan, visa-visa yang diberikan jangka panjang dan membolehkan mereka membawa ahli keluarga dan malah mereka enjoy facilities dan tidak ada personal tax yang dikenakan walaupun mereka duduk pada tempoh yang agak panjang. Sekurang-kurangnya buat masa ini, kita harap ini menyokong kepada ekosistem ekonomi digital negara kita. Beliau berkata demikian ketika melancarkan di rantau selepas menghadiri WCIT. Gaya hidup nomad digital semakin popular disebabkan kemunculan pandemik COVID-19 apabila lebih ramai orang memilih untuk bekerja dan tinggal di mana-mana sahaja sambil memanfaatkan kehidupan dengan penggunaan teknologi. Baik, laporan siasatan awal nahas helikopter di Bido Perak akan diketahui dalam masa 30 hari. Manakala laporan lengkap dalam tempoh setahun. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, siasatan juga sedang dijalankan Biro Siasatan Kemalangan Udara bermula semalam. Tindakan susulan akan diambil sekiranya wujud pelanggaran peraturan dalam laporan siasatan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Wee kecewa dengan dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan beliau membuat berita palsu berhubung keadaan juruterbang helikopter tersebut. Jelasnya maklumat yang diperoleh beliau adalah laporan awal yang diterima daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia di Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur sebelum disahkan meninggal dunia oleh Ketua Polis Perak. Maklumat yang diterima pada 18 pagi merupakan masa sebenar juruterbang ditemui yang masih bernyawa sebelum disahkan meninggal lebih kurang 2 jam selepas itu. Saya bila dapat mengatakan bahawa private life bermaksud saya dalam tempoh 10 minit, 12 minit saya bincang dengan Chester. Ini satu berita yang orang tengah tunggu. Tengah malam cerita macam mana dengan pilot ni, ada yang nak tunjukkan simpati dia dan sebagainya. Jadi saya mengambil keputusan untuk beritahu kerana kita buat secara telus. Yes, kita dah confirm setakat ni. That's all. Dalam apa yang saya ucapkan masa itu, saya ingat TikTok saya cakap, saya mengharapkan yang terbaik buat bangsa dalam kes ini. Itu saja sebab orang kita tak sampai lagi situ. The rest is how to rescue. Dan saya nak bagi pada Captain Chester terangkan apa berlaku. Apa yang Datuk Yusri CPO cakap tu 2 jam selepas saya dah cakap. Beliau menjelaskan selepas merasmikan program keselamatan penerbangan kebangsaan di Sepang. Sementara itu, keputusan bedah siasat ke atas mayat juruterbang helikopter mendapati kematian berpunca daripada kecederaan kepala, impak kemalangan penerbangan. Perkara itu disahkan Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri. Bedah siasat ke atas mangsa dilakukan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh pagi tadi. Beliau turut memaklumkan isteri mangsa masih berada di luar negara dan akan tiba ke Malaysia dalam masa terdekat. Lokasi kejadian nahas dikawal rapi hingga siasatan Biro Siasatan Kemalangan Udara dan PDRM selesai dijalankan. Helikopter swasta tersebut akan diserahkan kepada pemilik untuk tindakan lanjut. Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk mendapatkan vaksin bagi varian baharu COVID-19. Menterinya Khairy Jamaluddin memaklumkan pemberian vaksin untuk varian baharu tersebut hanya akan diberikan kepada golongan berisiko termasuk kanak-kanak. Kita tengah berusaha untuk mendapatkan vaksin yang baru, the new untuk varian baru. Dan dalam masa yang terdekat saya akan umumkan siapa yang layak untuk terima. Kita akan buat mass vaccination campaign.
sebab bagi kita dapati bahawa bagi mereka yang muda, relatively healthy, risiko daripada COVID ni setelah kita divaksinasi beberapa kali dengan booster dah mula menurun. Jadi mungkin kita akan fokus kepada golongan yang risiko tinggi lah, mereka yang ada penyakit-penyakit tertentu, konfirmasi dan sebagainya. Beliau menyatakannya selepas Majlis Penerimaan Anugerah Malaysia Book of Records dan pelancaran laporan Record Breaking COVID-19 Vaccination Public-Private Partnership di Putrajaya. Baik, untuk perkembangan cuaca semasa langsung ke Map Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Saksikan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan gemerada yang mana pada ketika ini keadaan cuacanya agak lembap bagi semenanjung Malaysia. Seperti diramalkan, hujan berserta berpetir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, kecuali di negeri Perlis dan juga di negeri Melaka. Di bahagian utara di negeri Kedah juga buat masa kini dalam keadaan yang agak cerah. Baik, hujan pada ketika ini ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung dan juga di bahagian pantai timur. Hujan yang berlaku di bahagian pedalaman ini insya-Allah akan beransur reda dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam sahaja. Tetapi hujan yang berlaku di pantai timur melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang, hujan yang berlaku ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, keadaan yang berbeza berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini, yang mana di negeri Sabah pada ketika ini keadaan cuacanya agak mendung, kecuali di bahagian barat di negeri Sabah yang mana hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di bahagian pantai barat dan juga di bahagian Kudat. InsyaAllah hujan yang berlaku ini akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Bagi negeri Sarawak pada ketika ini hujannya ianya lebih tertumpu di bahagian barat di negeri Sarawak dan sedikit hujan berlaku di bahagian utara yang melibatkan di bahagian Limbang. Di tengah Miri, Kapit dan juga Bintulu buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah, tetapi di bahagian barat seperti yang saya katakan sebentar tadi, di bahagian Sibu, Mukah, Sarike, Seri Aman, Kuching, Serian, Samarahan, hujan kini sedang berlaku dan ianya kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, pada esok pagi, pada awal pagi nanti hujan berserta petir kita jangkakan akan berlaku di sekitar kawasan perairan Selat Melaka, yang mana kita jangkakan hujan yang berlaku di Selat Melaka ini akan perlahan memasuki ke kawasan daratan. Jadi pada esok pagi, pada subuh esok, kita jangkakan hujan akan berlaku di sekitar di utara di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga di negeri Perak. Bagi negeri Sarawak juga kita jangkakan hujan akan berlaku di bahagian pedalaman di negeri Sarawak yang melibatkan di bahagian Kapit. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun terus ke media sosial kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, sebisa kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Fokus negeri di bawah bayu Kerajaan Sabah mahu semua projek dirancang dilaksana mengikut jadual. Nisa Daulus teruskan dengan pencetnya. Silakan. Baik Azam, Kerajaan Sabah mahu semua projek pembangunan yang dirancang dilaksana mengikut jadual ditetapkan. Sehingga kini Sabah membelanjakan RM2.391 bilion di bawah Pelan Pusingan Kedua Rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia menunjukkan prestasi 45.67% daripada RM5.235 bilion yang diperuntukkan untuk 1,118 projek pembangunan yang diluluskan di Sabah. Beliau berharap prestasi Sabah dapat melepasi prestasi negara sebanyak 55.44%. Dato' Haji yang juga Menteri Kewangan Negeri menyatakan demikian dalam satu kenyataan ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri di Menara Kinabalu. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan seramai 22,664 ketua isi rumah di Sabah akan mendapat manfaat skim insurans keluarga Malaysia SKIM yang diperkenal kerajaan sebagai pelindungan sosial bagi golongan miskin dan miskin tegar yang tersenarai e-kasir di bawah unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Mengenai projek perumahan rakyat termiskin PPRT, Dato' Haji mahu Kementerian Pembangunan Luar Bandar Persekutuan dan Negeri mempercepatkan pembinaan rumah tersebut di negeri ini dan memastikan penyelarasan projek tersebut berjalan lancar. Sebanyak 3,748 daripada 5,565 permohonan mendapatkan peranti siswa keluarga Malaysia Fasa 1 di Sabah telah diluluskan dan kini dalam proses pengagihan. Manakala bakinya 1,817 lagi dalam proses tapisan. Menteri Pengajian Tinggi Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, secara keseluruhannya sebanyak 21,633 permohonan telah diterima di Sabah bagi fasa 1 dan 2. Bermaksud apabila kerajaan membuat keputusan untuk memberikan terus peranti siswa itu, ramai yang kita memberi melalui promosi-promosi yang dibuat di peringkat kepimpinan dan juga di peringkat universiti-universiti, maka dia membolehkan lebih ramai lagi yang memohon untuk peranti siswa berkenaan, sebab kalau ini di Sabah saja. Beliau ditemui media selepas menyampaikan peranti siswa tersebut kepada 100 pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Para penerima terdiri pelajar UMS, Universiti Teknologi Mara, UiTM, Politeknik Kota Kinabalu dan Kolej Antarabangsa Al-Makres. Saya yakin peranti siswa ini sangat berguna untuk semua siswa dan siswi dan saya juga sendiri kerana ia dapat memudahkan saya pembelajaran saya dan juga memudahkan saya untuk belajar di mana-mana saja. Saya amat berharap supaya setiap pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang menerima agihan peranti siswa ini dapat menggunakan sebaiknya untuk pembelajaran sesi yang banyak menggunakan kaedah interaktif ini. So bila ada kemudahan seperti tab macam ni, kami sebagai student memperolehi banyak kemudahan seperti senang dibawa dan tidak memberatkan kepada student. Terdahulu, Dato' Noraini menyampaikan replika cek berjumlah RM250,000 kepada pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah bersama 5 murid tabika Kemas Daerah Kota Kinabalu sebagai simbolik pelancaran program Kembara Keluarga Simpan SSPN tahun 2022 peringkat negeri Sabah. Beliau turut mencuba hidangan menu Keluarga Malaysia berharga RM3.50 yang memberi manfaat kepada 13,179 pelajar UMS.
Penduduk yang tinggal berhampiran sungai diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan bagi mengelak menjadi mangsa reptilia berbahaya seperti buaya. Ia termasuk menggunakan kemudahan pengangkutan lebih selamat seperti bot untuk menyeberangi sungai. Jangan gunakan lagi lah rakit-rakit yang kecil ni untuk menyeberang, untuk berulang-alik ni. Ini sangat berbahaya sekali. Sementara ini barangkali kerajaan boleh bantu untuk bagikan satu bot yang besar supaya mereka senang berulang-alik dari sini ke seberang dan segera kemari, dan mungkin barangkali keselamatan pun terjamin. Demikian ingatan Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris susulan kejadian seorang penduduk dibaham buaya di Sungai Seguntur, Sandakan baru-baru ini. Beliau ditemui media selepas melawat lokasi kejadian dan kemudiannya menyampaikan sumbangan kepada keluarga mangsa. Datuk Zakaria berkata, beliau akan meminta kerajaan membina jambatan di sungai berkenaan bagi memudahkan penduduk menyeberangi sungai dan melakukan aktiviti harian. Terdahulu beliau turut menghadiri sambutan Hari Merdeka peringkat Parlimen Libaran di Padang SMK Merpati Batu 7, Sandakan. Instrumen wakaf memainkan peranan penting dalam membantu pembangunan ekonomi negara. Sehubungan itu, kefahaman masyarakat mengenai kepentingan berwakaf perlu diperkasa bagi meningkatkan lagi tabungan dana dan aset wakaf. Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Husin berkata, instrumen itu perlu diurus dengan baik bagi mengoptimumkan lagi peranan wakaf. Beliau berucap merasmikan seminar kesedaran berwakaf anjuran bersama Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Jauhar dan MUIS di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pengarah Jauhar, Datuk Selamat Paigo memaklumkan pihaknya akan terus memperluas program kesedaran berwakaf secara turun padang berkonsepkan Jeraya Wara. Jauhar juga mengalu-alukan kerjasama berterusan daripada Kerajaan Sabah dalam memperkasa tadbir urus wakaf dari semasa ke semasa. Kita pun dah maklumkan kepada pegawai-pegawai Sabah ni, kalau ada apa-apa projek berkaitan dengan tanah wakaf, ajukan permohonan ke Tahap Kerja supaya kita pertimbangkan untuk kita bawa melaksanakan projek-projek tersebut. So manfaat akan dapat oleh masyarakat Sabah. Persiapan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung di Padang Merdeka Kota Kinabalu Jumaat ini berjalan lancar. Sambutan secara fizikal itu bakal diserikan dengan pelbagai persembahan dan acara menarik. Antaranya majlis bacaan tahlil dan doa munajat, anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS, persembahan kebudayaan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan nyanyian daripada artis tempatan. Sehubungan itu, Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya yang juga Setiausaha Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2022, Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim, mengajak orang ramai khususnya di sekitar ibu negeri untuk sama-sama memeriahkan sambutan tersebut. Everything is on track, kan? Sekarang ni pun persiapan di Padang Merdeka tu sedang berlangsung. Ialah tinggal menunggu acara 16 September ni. Signifikan di tahun ini, macam saya sebut tadi, kita adakan serentak di peringkat Semenanjung di Melaka. That is very unique, quite special for this year lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Baini di Kota Kinabalu. Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni dijangka menjadi tetamu kehormat sambutan berkenaan. Pelbagai aktiviti melibatkan masyarakat khususnya wanita dianjurkan Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS sempena sambutan Hari Malaysia. Ia dilaksana bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah CEHWA. Menurut Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Sri Panglima Julia Salak, antara aktiviti dijalankan kursus kemahiran kepada penduduk kampung, taklimat mengenai pencegahan kanser, pemeriksaan kesihatan dan program pencegahan kebakaran di rumah. Semoga wanita-wanita di negeri kita ini mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan dan apa saja yang peluang yang boleh menjadi kemahiran kepada mereka di kampung-kampung boleh mereka dapati di mana-mana untuk mempelajari dan menggunakan semua kemudahan yang diberikan.
Datin Julia berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan dari Dapur VIP terbitan Sabah FM di Kota Kinabalu. Sementara itu, penerbit rancangan Rubiah Husni memaklumkan beberapa rancangan diterbitkan di Sabah FM sempena sambutan Hari Malaysia, antaranya pantun, drama khas dan kuis. Istimewanya, kami juga menerbitkan rancangan dari Dapur VIP dan Alhamdulillah dari Dapur VIP kita bersama yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Haja Julia Salak, iaitu isteri kepada Ketua Menteri. Beliau sudi memasak beberapa menu. Baik, sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih langsung dari Sabah. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak, golongan jurutera jurusan kimia diperlukan untuk menyokong industri petrokimia negeri. Perinciannya bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Ya Azam, terima kasih. Sekurang-kurangnya 1,200 jurutera jurusan kimia diperlukan untuk menyokong industri petrokimia negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu pasaran pekerjaan Sarawak ketika ini adalah kepakaran dalam bidang tersebut berikutan pelaburan petrokimia di Bintulu dan pelaburan baharu yang dicadangkan termasuk bahan semula jadi daripada lubut yang boleh menghasilkan minyak bagi keperluan kapal terbang. Dan Sarawak boleh mengeluarkan ini provided we got all these people lah yang menjadi tenaga. Okey. Tegasnya, jurutera adalah penggiat utama dalam merealisasi wawasan Sarawak untuk mencapai ekonomi maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media di Kuching selepas menghadiri Majlis Convocation ke-30 Politeknik Kuching, Sarawak. Terdahulu, beliau menyampaikan 348 sijil diploma kepada graduan Politeknik Kuching. Beliau turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri akan menawarkan beasiswa kepada salah seorang pelajar terbaik yang menerima anugerah pengarah Politeknik, anugerah kecemerlangan akademik dan kokurikulum Politeknik iaitu Sonia Taylor sekiranya beliau mendapat tawaran di Institut Pengajian Tinggi Awam mahupun swasta. Dalam ucapan perasmiannya, kejayaan sektor industri bukan sahaja bergantung kepada faktor kewangan semata-mata tetapi juga kepada keupayaan dan kemahiran tenaga kerja manusia kerana kemahiran tenaga kerja golongan muda atau para pekerja kola biru memainkan peranan penting untuk memacu operasi sektor industri dan swasta negara. Baik, syarikat penerbangan tempatan diingatkan agar tidak menukar jadual penerbangan ke Sarawak sesuka hati bagi memastikan kelancaran Festival Regata Sarawak pada hujung Oktober. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan kemasukan ramai peserta antarabangsa tahun ini, beliau tidak mahu masalah teknikal seperti kelewatan penerbangan atau penukaran waktu menjejaskan festival itu. What I'm worried, their flights will be cancelled. Cancelled to few days later, and it will definitely disturb the pre-arrangement because we have got special lane for at the airport. I'm specifically make special lane for those coming in, make them feel good when they come down here. Jelasnya lagi, dengan kemasukan sekitar 1,450 peserta lumba perahu, selain ahli keluarga dan kenalan pada akhir bulan depan, beliau mahu jadual penerbangan ke Kuching, Sarawak lebih efisien dan teratur. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media Regata Sarawak 2022 di pejabatnya di Kuching. Mengulas mengenai festival itu, pihaknya telah menerima penyertaan daripada 16 buah negara untuk bertanding dalam perlumbaan perahu naga antarabangsa. Pertandingan yang menawarkan hadiah wang tunai kejuaraan berjumlah RM100,000 itu akan menyaksikan penyertaan dari Amerika Syarikat, Iran dan juga Georgia. Acara utamanya Regata Sarawak akan berlangsung pada 4 hingga 6 November dijangka dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 29 Oktober.
Regatta Sarawak tahun ini menawarkan hadiah wang tunai RM20,000 kepada Raja Sungai, RM10,000 di tempat kedua dan RM8,000 di tempat ketiga. Festival Regatta Sarawak akan berlangsung selama seminggu bermula 29 Oktober hingga 6 November. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penjara Sarawak, Timbalan Komisioner Penjara Muhammad Andri Muhammad Rizwan di pejabat beliau di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pagi tadi. Tujuan kunjungan hormat tersebut adalah bagi menjemput Datuk Seri Fatimah sebagai tetamu kehormat pada program Outreach Pembebasan Banduan Secara Berlesen PBSL yang akan diadakan di Kampung Nyabur Sibu pada 20 September ini. Seramai 400 orang terdiri daripada orang bebas berlesen atau OBB, majikan OBB, ahli keluarga mereka dan masyarakat setempat dijangka menghadiri program itu. Pengisian program ialah sesi forum bertajuk Sembang PBSL. PBSL merupakan satu keistimewaan yang diberikan kepada banduan yang layak atas alasan-alasan seperti merapatkan hubungan kekeluargaan, mencari peluang pekerjaan, perancangan masa depan dan lain-lain perkara yang difikirkan wajar oleh Komisioner Jeneral Penjara. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di dalam penjara dan memberi pelepasan kepada banduan untuk menjalani hukuman pemenjaraan di luar batasan penjara dan mengikuti program pemulihan komuniti. Saudara, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM kekal relevan seiring dengan perkembangan teknologi penyiaran yang berkembang pesat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Yee, yakin RTM merupakan medium komunikasi strategik dalam menyampaikan dasar kerajaan untuk rakyat menerusi pelbagai penerbitan rancangan. Sehubungan itu, beliau berharap warga RTM perlu mempertingkat ilmu pengetahuan dan kemahiran seiring dengan teknologi baru. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh wakil beliau, Kaunselor Vincent Huang Huat Chun, Ahli Majlis Bandaraya Miri, ketika merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-47 RTM Miri di Perkarangan RTM Miri hari ini. Terdahulu, pelbagai aktiviti menarik diadakan sempena sambutan ulang tahun RTM Miri ke-47 pada kali ini, seperti pertandingan senam robik dan sukanika. Turut hadir ialah pengurus stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak mengingatkan individu atau majikan yang bercadang memulakan perniagaan untuk memberi notis kepada pejabat JTK terdekat seperti yang ditetapkan di bawah Seksyen 60A Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. JTK Sarawak dalam satu kenyataan berkata perkara tersebut seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen terbabit iaitu mewajibkan individu atau majikan yang bercadang untuk menjalankan apa-apa perusahaan pertanian, perhutanan atau perindustrian atau mana-mana perbadanan di mana apa-apa perdagangan, profesion atau perniagaan dijalankan untuk memberi notis kepada jabatan tersebut. Selain itu, individu atau majikan yang bercadang untuk mengambil alih atau menukar nama dan lokasi perusahaan juga dikehendaki memberi notis yang sama. Notis hendaklah dibuat secara bertulis dan diberikan dalam tempoh 90 hari dari tarikh memulakan operasi atau mengambil alih atau menukar nama atau lokasi perusahaan berkenaan. JTK menjelaskan tempoh 90 hari juga dikira dari tarikh pekerja yang pertama diambil bekerja bagi perniagaan tersebut mengikut mana yang lebih awal. Bagi mana-mana perusahaan yang telah lama beroperasi tetapi belum mendaftar adalah dinasihatkan untuk berbuat demikian dengan kadar segera. Majikan yang gagal memberi notis atau memberi notis yang mengandungi butiran palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 130E /F Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. Hayati dan fahami isi kandungan Al-Quran merupakan satu kewajipan bagi setiap umat Islam. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, kitab suci ini adalah mukjizat yang mengandungi pelbagai ilmu yang boleh dijadikan panduan hidup. Sebenarnya, tiada alasan untuk kita tidak meluangkan masa mendengar ataupun membaca Al-Quran dengan kecanggihan kemajuan teknologi yang ada pada masa sekarang.
Ini kerana terdapat aplikasi Al-Quran yang dapat dibuat turun ke dalam peranti yang kita ada seperti handphone. Beliau berucap pada penutupan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sarike di Dewan Seri Nyelong. Pada majlis itu, Ahmad Mukhlis Yahya dan Siti Maisara Yahya merupakan adik-beradik dinobatkan sebagai Johan Qori dan Qoriah. Bersyukurlah sebenarnya dapat masih bersama dengan ayahanda dan sepentas walaupun ayahanda dah menganjak ke hujung 60-an. Ya, satu motivasi lah untuk keluarga kami orang dan mudahan kami orang dapat meneruskan dengan anak-anak kami orang kelak. Manakala bagi bapa kepada Johan Qori dan Qoriah yang juga naib Johan bagi tilawah tersebut bersyukur buat anak-anaknya kerana masih dapat membuat persembahan yang terbaik sehingga menjadi Johan tilawah pada tahun ini. Pertama-tama sekali bersyukur kepada Allah SWT kerana telah diberi kejayaan kepada keluarga saya lah, yang mana Johan Qari dan juga Johan Qariah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat layak ke peringkat negeri Sarawak yang insyaAllah dia diadakan pada tahun depan lah, tahun 2023. Johan bagi Qori dan Qoriah masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,000 dan sijil. Manakala naib Johan membawa pulang wang tunai RM700 dan sijil, sementara RM500 dan juga sijil bagi tempat ketiga. Seramai 11 orang peserta merangkumi 5 Qori dan 6 Qoriah telah menyertai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sarike tahun ini. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak. Inilah warisan daripada nenek moyang kita. Tanah bertuah dengan hasil bumi serta limpahan rahmat untuk kita nikmati. Kenikmatan yang terwujud dari hati, toleransi, keprihatinan dan kasih sayang kita sesama warga. Ini warisan yang kita akan jaga dan pelihara sebagai keluarga Malaysia. Raikannya. Persiapan sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung di hadapan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir Melaka telah mencapai 80%. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, acara raptai bakal bermula malam ini sehingga Khamis. Beliau yakin kepelbagaian etnik busana tradisional sempena sambutan Hari Malaysia menjadi wadah asas perpaduan keluarga Malaysia. Selain memupuk kebersamaan, ia juga mampu menghidupkan suasana dengan penuh bersejarah antara berbilang kaum. Menggalakkan supaya pengunjung-pengunjung yang hadir pada malam itu juga menggunakan busana 50-an dan 60-an ataupun retro itu sendiri untuk kita mengimbau kembali sejarah dengan kepelbagaian pemakaian dan sebagainya, menunjukkan bahawa kita rakyat Malaysia sentiasa hidup aman dan damai walaupun kita daripada pelbagai bangsa dan anutan agama sendiri. Ini selaras dengan konsep aspirasi keluarga Malaysia iaitu keterangkuman kebersamaan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bersama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM mengambil inisiatif memberikan latihan dan bimbingan keusahawanan tani kepada asnaf menerusi program Bijak Tani Hidroponik. Untuk laporan penuh terus bersama Rizauddin Roslan di Kompleks Islam Putrajaya. Reza, silakan. Ya, Azam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata program Bijak Tani Hidroponik itu memberi peluang kepada asnaf di projek perumahan rakyat PPR memanfaatkan ruang dan kemudahan bertani secara moden di samping menjana pendapatan.
tugas bahagian hak agama dan juga dengan bantuan mawid agensi-agensi lain ialah kita nak mengupayakan ataupun nak memdayakan masyarakat terutama dari kalangan asnaf, mereka boleh untuk bangun dengan sendiri. Satu hari nanti mereka akan dapat menjadi tenaga penggerak yang baik satu hari nanti untuk membangunkan ekonomi keluarga mereka, dan lebih daripada itu mungkin kita akan dapat membangunkan juga negara kita segi aspek ekonomi. Program telah diperluas kepada 5 buah PPR, antaranya PPR Taman Mulia, PPR Seri Alam dan PPR Raya Permai. Sejak Ogos lalu, 30 asnaf telah memulakan projek perintis tanaman hidroponik ini dengan menanam kangkung, sawi, bayam dan kailan. Statistik permohonan sijil halal Malaysia menunjukkan peningkatan yang amat drastik. Pengarah bahagian halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Bukhari Maahir berkata, permohonan terus meningkat dalam kalangan industri, bukan sahaja di dalam negara, malah turut mendapat sambutan di peringkat antarabangsa. Peningkatan jumlah usahawan Bumi Putera juga meningkat. Kalau dulu kita melihat dalam lingkungan 30-31% saja, tapi sekarang ini dah meningkat 40 hingga 40 lebih, 40% lebih daripada usahawan daripada kalangan Bumi Putera. Jadi itu menunjukkan satu statistik yang boleh saya katakan ada peningkatan dari segi permohonan persediaan halal Malaysia. Selain itu, dengan meningkatnya pasaran halal ini secara tidak langsung menyebabkan peningkatan permintaan terhadap produk makanan, kosmetik, perubatan dan bahan gunaan yang lain. Dan sekarang Malaysia, orang Islam, orang tak Islam pun nak dapat halal. Because ini sekarang masalah halal bukan dia jadi masalah yang Islam tak Islam. Halal makna bersih. Dalam agama kita halal makna bersih. Itu yang penting. So kita ada banyak kedai orang kaum lain, orang Cina, orang India, orang Melayu. Dia nak dapat halal juga. JAKIM turut melaksanakan beberapa inisiatif termasuk memastikan tempoh pemprosesan permohonan yang lebih singkat dalam usaha membantu usahawan memperoleh sijil halal bagi mempromosikan produk mereka dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Bahagian penyiaran JAKIM bersama Teen Medic Aid Society dan Pertubuhan Kebajikan Al-Manar Malaysia berganding bahu menyumbang tenaga bagi membantu masyarakat Islam di pedalaman Sabah untuk melakukan khatan. Menurut Presiden Medic Aid, Dr. Syeri Sihat, pihaknya terpanggil untuk menyediakan perkhidmatan secara percuma kerana penduduk yang baharu memeluk Islam di kawasan tersebut tidak mampu untuk mendapatkan perkhidmatan berkenaan. Kami dimaklumkan bahawa perkhidmatan khatan di sini amatlah mahal harganya kerana penduduk di sini tinggal di kawasan perkampungan yang jauh-jauh daripada tempat utama, kota-kota utama. Jadi jika mereka memerlukan perkhidmatan sebegini, perbelanjaannya adalah agak tinggi. Saya difahamkan sekitar RM400-500 untuk keluar saja. Untuk sampai ke perkampungan di Nabawan, Persiangan dan Ranau, sukarelawan misi bantuan perlu melalui banjaran Croker yang mengambil masa hampir 5 jam untuk sampai ke destinasi yang terletak di sepadan Kalimantan. Malah sambutan penduduk setempat juga melebihi sasaran sehinggakan terpaksa meminta bantuan dari Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk menguruskan pembelian ubat bius tambahan. Ketiadaan kemudahan meja khatan yang bersesuaian turut menjejaskan usaha pihak sukarelawan untuk memberi kemudahan yang selesa kepada peserta. Selain khatan, bantuan berupa barangan keperluan harian, hasil sumbangan orang ramai berjumlah hampir RM40,000 telah diagihkan kepada golongan asnaf. Bahagian itu tadi mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Kembali semula kepada Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Reza dengan perkembangan dari JAKIM. Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. 6 individu termasuk 4 wanita direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung kes mengemukakan tuntutan palsu bernilai hampir RM900,000 sekitar tahun 2016 hingga 2021. Perintah reman bermula hari ini dikeluarkan Magistrate Muhammad Reza Azhar Rizale.
Semalam, ke-66 suspek berusia antara 30 hingga 59 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Selangor ketika hadir memberikan keterangan. Menurut sumber, 3 suspek berkenaan merupakan ketua pegawai operasi, pengarah dan akaunten sebuah syarikat pembinaan. Mereka dipercayai berpakat meluluskan pembayaran kepada 2 syarikat yang terbabit dalam kerja-kerja menaik taraf saliran dan projek tempatan banjir di Selangor, sedangkan kerja berkenaan tidak dilaksanakan. Baik, Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria berharap rundingan antara Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM dan Persekutuan Sepak Takraw Malaysia MASTAF yang akan diadakan minggu ini dapat mencapai keputusan yang positif. Sebelum itu, beliau mengingatkan kedua-dua entiti tersebut harus meletakkan kepentingan sukan di depan berbanding perkara lain. Jelas beliau, kedua-dua persatuan harus melihat masa depan sukan sepak takraw yang dilihat cerah dengan pembangunan sukan itu giat di seluruh negara. Sukan yang merupakan salah satu sukan yang menjadi hak milik rakyat Malaysia, peminat-peminat sukan. So we have to protect the sport. Well, when we want to protect the sport, this is what we want. Untuk kedua-dua pihak ini mencari jalan penyelesaian dan seterusnya dapat mengenengahkan satu united front kepada pihak internasional. Tambah beliau, sekiranya perbincangan itu dapat mencapai kata sepakat, ia sekaligus menamatkan kemelut yang melanda sukan sepak takraw selama ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat Lembaga Eksekutif MOM kali ke-7 2021-2025 di Ibu Negara. Saudara, seorang lelaki ditemukan lemas di Sungai Nerus berhampiran kampung Buloh Gading, Kuala Nerus, Terengganu pagi tadi. Mangsa Rafiuddin Fakri Rosdi, 30 tahun, ditemui di dasar sungai kira-kira pukul 10.42 pagi oleh anggota bomba. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus, Azmi Omar berkata, pasukan penyelamat di air PPDA berjaya mengesan mangsa selepas 15 minit melakukan selaman. Masa dijumpai lebih kurang 2 meter daripada tempat kejadian dan 5 meter daripada tebing. Keadaan masa dijumpai di bawah dasar sungai dan pihak unit PPD mengalami kesukaran di mana sungai mengalami air yang keruh dan berselut dan mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk dibawa ke darat. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan berhubung insiden itu kira-kira pukul 7.14 pagi. Katanya seramai 31 kekuatan termasuk PPDA dikejarkan ke lokasi kejadian. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik, persiapan menghadapi monsun Timur Laut November nanti. Seramai 3,200 pegawai dan anggota bomba yang berkhidmat di bahagian pentadbiran dan latihan turut disenarai dalam operasi pengurusan bencana. Penambahan jumlah keanggotaan itu bagi membantu anggota operasi sedia ada sekiranya berlaku banjir luar jangka. Kini 12,500 anggota di 332 balai bomba di seluruh negara dalam keadaan siap siaga. Untuk keanggotaan, sekiranya betul ramalan kali ini adalah merupakan MTL yang lebih kurang sama dengan MTL yang tahun lepas, kita akan membekukan cuti mengikut jumlah keanggotaan yang ada. Dan 12,500 ini akan dibantu oleh anggota-anggota di waktu pejabat yang bekerja waktu pejabat. Yang bekerja waktu pejabat ada lebih kurang 3,200 orang di seluruh negara. 1,800 aset termasuk 400 peralatan logistik marine serta 8 helikopter bakal digerakkan. JBPM di negeri terjejas banjir juga sedang mengenal pasti lokasi berisiko dinaiki akhir bagi mengatur strategi penyelamatan dengan mengambil iktibar daripada kejadian banjir tahun lalu.
Kawalan serta penguatkuasaan di sempadan, khususnya pintu masuk negara terus dipertingkat untuk memastikan biosecurity makanan, kawalan penyakit serta risiko kemasukan perosak berbahaya dapat dibendung. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, isu biosecurity pada masa kini lebih terdedah kepada kemasukan perosak baharu dan pergerakan perosak rentas sempadan akibat perubahan iklim serta pelbagai aktiviti manusia yang mengubah ekosistem setempat. Di kementerian kita ingin melihat bahawa aspek security ini bukan saja on people, ancaman negara dan sebagainya, tetapi ancaman biosecurity merupakan satu ancaman yang juga perlu diambil perhatian concern oleh negara. Jadi Jabatan Pertanian, mulai Jabatan Pertanian dan jabatan-jabatan yang lain di bawah kementerian ini akan terus memperkukuhkan aspek biosecurity negara, semada rentas, kawasan, sempadan dan sebagainya. Beliau ditemui pada Majlis Simposium Biosecurity Tumbuhan tahun 2022 di Seremban. Saudara, seorang ibu dipenjara 80 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat Johor Bahru atas kesalahan menipu menjual perkakas elektrik melibatkan nilai kerugian RM5,235 dari Februari hingga Jun tahun lalu. Tertuduh Nurul Yasmin Rosli, 33 tahun, membuat pengakuan itu selepas 5 pertuduhannya dibacakan di hadapan Magistrat R. Salini. Berdasarkan pertuduhan pertama hingga kelima, tertuduh didakwa menipu 5 individu sehingga mendorong mangsa menyerahkan wang ke akaun bank milik ibunya bagi mendapatkan pelbagai perkakas elektrik. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di daerah Johor Bahru dari 16 Februari hingga 21 Jun tahun lalu. Pertuduhan ke atasnya dikemukakan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Natasha Said Ahmad, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Projek rintis pelombongan nadir bumi Lantanin di Mukim Kenering Gerik Hulu Perak yang bernilai lebih 90.5 bilion ringgit telah mematuhi 2 syarat terakhir bagi kelulusan projek berkenaan. Jelas Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad, syarat itu adalah Pelan Pengurusan Alam Sekitar EMP dan Pelan Kawalan Hakisan dan Keloda ESCP. Walaupun begitu, kerajaan negeri menurutnya masih perlu membincangkan beberapa perkara lain, ia termasuk berhubung kadar royalti dan beberapa ketetapan yang akan dibawa dalam mesyuarat Exco. Kita tunggu daripada Majlis Daerah Negeri KM dan dia pun dah bagi kelulusan bersyarat dengan 2 syarat yang terakhir itu dipatuhi. Telah pun dipatuhi tapi masih kita perlu bawa ke Exco lah. So kalau ikut PTG dalam masa terdekat ni paper Exco akan kita luluskan untuk membolehkan syarikat berkenaan memulakan operasi dia. Sambutan Hari Malaysia terus disemarakkan dengan kibaran jalur gemilang. Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah menganjurkan program kayuhan Hari Malaysia sempena sambutan 100 tahun pengakap yang turut mendapat kerjasama RTM Kedah. Kayuhan melibatkan 150 pengakap terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah di 4 daerah iaitu Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan Padang Terap. Program julung kalinya ini bagi menyuntik semangat patriotik dalam kalangan pelajar. Baik, pada tahun ini sebenarnya pengakap pihak Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah ni bertujuan untuk membangkitkan semangat cintakan negara dan ahli-ahli pengakap pada tahun ini juga pada yang akan datang. Motif kami adalah untuk membuat para ahli pengakap ni mencintai negara kita. Acara pelepasan disempurnakan Pengarah Penyiaran Negeri Kedah, Syarimah Abu Bakar.
Saudara, seni muzik gamelan Melayu semakin bersifat komersial. Idea kreatif dengan gubahan dan alunan muzik kontemporari menjadikan gamelan Melayu lebih asyik dimainkan. Bingkisannya bersama Sofia Nasrun. Saksikan. Ini adalah keromong, alat muzik utama. Boleh dikatakan alat muzik pembukaan dalam gamelan Melayu sebelum diikuti oleh alatan muzik yang lain. Keromong ini juga dikenali sebagai bonang dalam bahasa Jawanya. Gamelan Melayu diserikan dengan adunan alatan muzik lain seperti gambang, saron, kenong, gendang dan gong. Berdasarkan sejarah, seni gamelan dipercayai datang ke tanah Melayu bermula dari Istana Kesultanan Riau Lingga sejak kurun ke-17. Menurut tokoh muzik gamelan Melayu Osman Abdullah atau dikenali Pak Osman, seni muzik gamelan kini sudah dikenali seluruh dunia. Beliau sendiri pernah mendidik pelajar asing dari Korea Selatan, Jepun dan Eropah. Bagi saya tu memang saya menggalakkan untuk muzik gamelan Melayu kita ni sampai ke perangkat antarabangsa lah. Sebab kalau kita lihat contoh muzik gamelan sebelah Nusantara Indonesia tu, dia memang dia membuka ruang kepada seluruh dunia untuk datang belajar gamelan ni. Jadi hari ini harapan saya pun begitu. Harapan saya ni nak minta supaya gamelan Melayu ni dapat disebarkan sampai ke peringkat antarabangsa juga, sampai ke luar negara kalau boleh. Terutamanya orang bahasa-bahasa asing. Memang saya nak dedahkan gamelan Melayu ni sampai ke peringkat situlah. Gamelan Melayu akan berhadapan polemik penyambungan legasi sekiranya tiada usaha memartabatkannya. Lantas, inisiatif diambil pengasas adunan gamelan irama Melayu Agim, Fairuz Ikhwan Omar, di mana setiap kelas gamelan yang dilaksana turut dihadiri pelajar berbilang kaum. Kelebihannya mereka dapat mendalami ataupun belajar budaya Melayu itu sendiri. Sedangkan bangsa Cina dan India ada lagu tradisional masing-masing, tapi dengan dia orang mempelajari lebih dalam gamelan, kita boleh panggil gamelan lagu istana lama ni, mereka dapat mengenali ataupun lebih mendalam apa itu permainan ataupun adat istiadat Melayu lama yang berasal daripada istana ni. Gamelan ini memang asal daripada Indonesia tetapi telah diubah suai untuk mengikuti tarian dan nyanyian Istana Pahang dan juga Istana Terengganu dan bangsa-bangsa lain. Kegemilangannya juga disemarakkan sebagai warisan seni bersaman di sekolah, institusi pengajian tinggi serta agensi kerajaan. Dekat Sabah, instrumen tradisionalnya ada sendiri punya. Yang gamelan ni kita kenal di sinilah. Kita sebagai orang Melayu, orang lain join, macam saya orang Sabah sendiri join gamelan supaya dapat luaskan lagi gamelan ni. Saya minat gamelan ni sebab ini adalah budaya yang jarang orang muda sekarang main. Bagi saya, untuk alat tradisional ni kurang generasi muda untuk main benda ni. Ini pun saya kenal daripada sekolah. Sehingga kini, gamelan Melayu kerap dipersembahkan dalam pelbagai acara dan keramaian sebagai langkah memelihara seni dan budaya sebagai warisan bangsa. Alunan muzik gamelan Melayu mempunyai keistimewaan dan keunikan yang tersendiri yang pastinya mampu menonjolkan identiti Malaysia di mata dunia. Gamelan Melayu kini terus popular dan semakin mendapat perhatian dalam kalangan pelbagai bangsa. Sofia Nasrun, RTM.
Baik, saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah 13 September 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan Jala Gemilang semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Azamudin Husin. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.